Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid SMK Seri Pagi. Pada hari ini kita akan membincangkan subjek Bahasa Melayu tingkatan 3 yang bertema Bersih Selalu, Sihat Sentiasa. Dengan tajuk Bantu Diri Anda. Bersama-sama dengan Cikgu Farah Fasihah. Pada hari ini, kita akan membincangkan standard kandungan 1.1 iaitu mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Manakala standard pembelajaran 1.1.2 mendengar, mengenal pasti dan menuturkan ayat dalam intonasi yang sesuai dan jelas. Terdapat dua objektif pembelajaran iaitu pada akhir pembelajaran, cikgu berharap semua murid dapat menyelesaikan 3 isu yang didengar dalam bahan. Yang kedua, menerangkan isu yang dikemukakan dengan intonasi yang sesuai dan jelas. Jom kita tonton video penjelasan oleh pakar psikiatri Dr. Ahmad bin Mat Zain mengenai simptom gangguan kemurungan. Yang kita terima ialah apakah itu kemurungan. Soalan klise tetapi sangat penting sebab soalan ini sebenarnya menentukan sama ada kita ni betul-betul murung ataupun kita rasa sahaja kita murung tetapi sebenarnya tidak. Kerana dari segi bahasanya, kebanyakan masa kita rasa macam kita sentiasa sebut yang kita murung, sedih lah, macam-macam lah perkataan yang kita gunakan yang menunjukkan perasaan negatif kita tu. Tapi dari segi klinikalnya atau dari segi perubatannya, tak semestinya murung yang kita maksudkan itu sama dengan murung yang perlu dirawat. Satu situasi di mana sejak 2 minggu lepas kita rasa macam tak semangat untuk hidup. Semua benda yang kita buat semua tak menarik. Apa yang kita cakap, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan everyday, termasuklah hobi kita, tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Dan kita tak tahu kenapa. Kita tak tahu kenapa dan perasaan itu sentiasa di situ. Walaupun kita rasa macam aku patut seronok, aku patut ketawa, aku patut buat sesuatu, aku patut buat bertenaga, aku patut boleh tidur. Tetapi semua yang patut yang saya sebut tu, semuanya tak boleh dilakukan seperti biasa. Dan kita rasa lemas dengan diri sendiri. Sebab hari-hari pun sama. Bangun pagi kita rasa macam pagi adalah waktu yang paling teruk bagi kita. Nak bangun tu rasa macam badan kita ni macam ada benda berat yang menimpa sampai kita tak larat. Nak angkat kaki pun tak boleh, nak turun daripada tilam pun tak boleh. Bukan sebab malas, tetapi kerana macam ada sesuatu, perasaan yang memerangkap kita sehingga kita tak boleh nak bergerak secara psikologinya. Nangis sampai orang pun heran. Apa yang kau nangis ni? Apa masalah kau? Apa lagi isu kau? Kan orang tak nampak apa masalah kita kan? Segala benda menjadi negatif bagi kita. Dunia negatif, diri negatif, keluarga negatif, pekerjaan negatif, segala-gala benda. Tak ada benda pun dalam dunia ni yang kita rasakan positif. Dan situasi ini berterusan. Macam saya kata tadi dah 2 minggu. Itulah sebenarnya tempoh minimum untuk kita mendiagnosa seseorang mempunyai masalah kemurungan yang serius pun major depressive disorder. Baiklah murid, bolehkah murid ceritakan kepada cikgu apakah isu yang dibincangkan dalam video tersebut? Sila berikan ulasan bagi isu yang telah murid senaraikan. Baiklah murid, daripada aktiviti tadi, sila tuliskan di dalam peta pokok iaitu isu yang dibincangkan dalam video tersebut. Baiklah murid, jom kita tengok bahan yang seterusnya iaitu apakah yang perlu anda lakukan jika anda mengalami kemurungan. Di sini terdapat 7 panduan iaitu yang pertama, bercakap atau berkongsi perasaan dengan orang yang anda percaya.
Contohnya, sama ada guru ataupun ibu bapa anda sendiri. Seterusnya, dapatkan bantuan profesional daripada pegawai kesihatan ataupun doktor. Contohnya, setelah mendapat ataupun berkongsi perasaan dengan orang yang anda percaya dan anda mendapati anda perlu dirujuk kepada profesional, anda boleh pergilah ke klinik kesihatan yang berhampiran. Daripada sana, barulah anda akan dirujuk kepada pihak ataupun pegawai kesihatan yang mahir dalam mengatasi masalah anda ini. Langkah yang ketiga ialah teruskan aktiviti yang anda sukai atau cari alternatif lain jika aktiviti sebelum ini tidak lagi sesuai. Contohnya, jika anda minat untuk bersukan, maka teruskanlah dengan aktiviti bersukan supaya anda tidak memikirkan masalah yang anda tidak sukai. Selain itu, sentiasa berhubung dengan keluarga atau sahabat anda. Maksudnya, murid tidak boleh bersendirian. Tidak boleh berada bersendirian, mesti sentiasa bercakap ataupun bercerita perasaan anda supaya tidak mengalami kemurungan. Selain itu, makan dengan teratur dan tidur dengan secukupnya. Maksudnya, kita perlulah mempunyai waktu rehat yang cukup. Jika memerlukan waktu rehat selama 8 jam, maksudnya waktu yang perlu ditetapkan mestilah diikuti supaya kita tidak memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Bersenam secara teratur juga dapat menjadikan kita hilang tekanan. Maksudnya sama ada bersenam secara berat ataupun ringan. Sama ada secara berjoging juga dapat mengurangkan tekanan. Bila akhir sekali, elakkan pengambilan alkohol ataupun dadah. Setiap orang akan mengalami kemurungan, tetapi masalah ataupun jenis kemurungan adalah berbeza. Apakah yang perlu anda tahu tentang kemurungan? Baiklah murid, kemurungan ini adalah satu penyakit dan bukannya kelemahan karakter individu, yang mana kemurungan juga menyebabkan seseorang mengalami kesedihan yang berpanjangan serta hilang minat terhadap aktiviti yang digemari. Kemurungan juga boleh dialami oleh sesiapa pun, tidak kira sama ada cikgu, ibu bapa ataupun murid sendiri. Tetapi murid kena ingat bahawa kemurungan boleh dirawat. Sama ada penyakit ini dihadapi oleh murid sendiri ataupun orang yang lebih dewasa. Maksudnya proses rawatan adalah berbeza. Seterusnya, proses pemulihan memakan masa, di mana ini bergantung kepada bagaimana pesakit tersebut menghadapi masalah yang dihadapi. Seterusnya, sokongan pelbagai pihak amat penting bagi memudahkan proses pemulihan, terutamanya bagi kanak-kanak. Amat penting sokongan daripada dewasa. Yang terakhir, tekanan perasaan akan menyebabkan kemurungan menjadi lebih teruk. Baiklah murid, kita akan menjawab soalan ulasan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Berikut merupakan petikan bagi soalan rumusan. Murid juga boleh mengimbas QR code untuk mendapatkan salinan petikan teks. Baiklah, di sini Cikgu Farah sertakan teknik untuk menjawab soalan rumusan. Murid perlu mencari 10 isi penting dalam petikan teks. Pendahuluan,
tuliskan petikan membincangkan cara-cara mengatasi stres atau tekanan perasaan. Seterusnya, murid pergi kepada isi yang pertama sehinggalah seterusnya diakhiri dengan penutup. Kesimpulannya, kita perlu berusaha mengatasi stres agar hidup lebih bermakna. Murid perlu mengira bilangan patah perkataan supaya tidak melebihi jumlah panjang perkataan yang telah ditetapkan. Baiklah semua murid, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu Farah berharap semua murid dapat menguasai objektif pembelajaran yang kita telah bincangkan pada hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.